Hello, Cik Farah, boleh boleh kita test suara tengok macam mana? Okey. Live dah. Dia nak buka. Nak buka tu. Ya, okey tak? Assalamualaikum. Ya, suara okey tak? Assalamualaikum. Check. Assalamualaikum kepada semua yang sedang bersama dalam live Aimaisarah pukul 9.30 malam hari Jumaat. Alhamdulillah. Hari ni Kak Aimaisarah sangat teruja. Okey, nampak cakap suara okey? Tak mute ya? Cuma kita nak Suara buat sedikit Suara okey. testing untuk tetamu kita IF Moses, pekomik yang hebat sangat ni yang menjadi sama-sama menjadi tetamu jemputan kita. Kita nak tanya, boleh tak kita buat ujian suara untuk dengar sendiri suara IF Moses? Boleh tak? Boleh tak kita dengar suaranya? Image-nya dah nampak. Tak ada suara kan? Tak boleh. Ya. Kita dah share screen, tapi suaranya boleh tak kalau Kak Ai nak dengar suara Cik Farah di hujung talian? Assalamualaikum, boleh dengar? Okey, Alhamdulillah ada. Oh, dia tak boleh pakai headphone Saya pakai headphone terus tak dengar suara. Oh, ya ke? Okey, tak perlu. Sebab kadang-kadang headphone ni dia makin mengganggu pula kan? So tadi kami pun sama, kita pakai speaker, lepas tu kita off sekejap dan bila mereka kata jelas, okey, jadi kami Kak Ain pun secara pun tak pakai mic, tak pakai speaker, should be okay. Kita dengar lagi jelas Betul. Okey. Hari ni kita mulalah balik kan. Tadi kita dah buat testing. Tapi dah alhamdulillah dah boleh dengar semua. Hari ni Kak Aimaisarah sangat bertuah. Selalunya Kak Ain live 9.30 malam hari Jumaat. Kita dengan kadang-kadang dengan
penulis bling, kadang-kadang dengan orang-orang yang bling lah selalunya. Tapi hari ni kita ada orang dalam industri buku yang sangat hebat namanya yang memang Kak Ain pun rasa teruja sangat-sangat sebab Kak Ain pun baca komiknya. Jadi terima kasih. kita dapat bersama-sama kita dapat mencuri sedikit masa pekomik I.F. Moses dengan buku komik bestsellernya Masya Allah. Kak Ain nak, sebelum Kak Ain nak teruskan pengenalan, Kak Ain nak tanya, kita nak panggil apa ni? I.F. Moses ke atau ada panggilan nama yang lebih senang untuk dipanggil? Kak Ain boleh panggil kita Baymax. Tak adalah. Guru Raja. Kak Ain special. Kak Ain panggil kita Farah. Okey Farah. Farah pula boleh panggil Kak Ain. Kak Ain hari ni kan kalau boleh Kak Ain tak nak banyak bercakap sebab Kak Ain memang orang yang talkative. Tengoklah tak lalat pun dekat mana kan. Jadi Kak Ain kalau boleh hari ni nak banyak mendengar dan juga Kak Ain nak beritahu kepada semua yang sedang mendengar sekarang ini, kita sangat bertuah sebab pekomik yang kita sedang bersama hari ini adalah seorang pekomik yang komiknya tu bila kita baca, ya Allah, bagus sangat isinya. Sangat sesuai untuk bacaan remaja, dia sangat memberi manfaat. Jadi waktu Kak Ain baca pun Kak Ain seronok sangat, dan kalau boleh benda yang kita seronok memberi manfaat ni kita sebar luaskan lagi kan. Jadi hari ni kita nak minta semua orang kekal bersama 1 jam sehingga 10:30 malam. Kita nak korek sebanyak-banyaknya daripada Farah, dan pada penghujung ni, tak tahulah penghujung ke pertengahan ke, kita nak berikan satu kata kunci voucher. Nanti bila kita dah cerita tentang siri Gaza ni, lepas tu dah ramai yang teruja nak dapatkan hari ni, nak dapatkan malam ni juga, kita akan berikan kata voucher kata kunci voucher yang hanya akan diketahui oleh sesiapa yang dengar live ini. Dan jika kata voucher itu diberitahu kepada ejen-ejen bling, nanti mereka akan beramai-ramai di bahagian live komen. Mereka akan menyantuni siapa-siapa tuan-puan yang nak dapatkan siri komik Gaza ni. Untuk pembelian malam ini sahaja, akan ada, kita tambah nilai lagi, kita akan beri 1 buku bling percuma. Jadi kepada semua yang dengar live ni, kena tunggu sampai akhir sebelum Kak Ain akan berikan kata kunci voucher tersebut. Okey, Kak Ain dah katakan, Farah, Kak Ain ni kuat cakap kan? Okey, boleh tak Farah, Kak Ain nak minta Farah perkenalkan diri. Boleh. Perkenalkan diri dan juga kalau boleh cerita terus macam mana mula nak buat satu siri Gaza yang sangat-sangat bagus. Dia ada timeline, lepas tu watak-watak adalah nama negeri. Lepas tu bila kita baca, kita senang sangat nak faham tentang konflik Palestin versus Zionis Yahudi ni. Jadi boleh tak teruskan? Kak Ain serahkan. Boleh. Terima kasih banyak Kak Ain Maisara. Pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Kak Ain Maisara. FYI Kak Ain, kita dah kenal Kak Ain daripada zaman kita sekolah actually. And memang kita dengan adik kita pernah baca novel-novel Kak Ain zaman sekolah dulu. Masa tu buku Kak Ain bawah PTS lagi tau. Bling ni belum ada lagi. Alhamdulillah hari ni ada peluang dapat live dengan Kak Ain. So memang happy sangat, so excited. Alhamdulillah, ni peluang besar lah bagi kita kan, dapat bersama dengan Bling semua. Nampak sangat rasa Kak Ain dah tua kan? Baca buku Kak Ain waktu awak sekolah kan? Tak tanya Kak Ainnya umur. Tapi Kak Ain, kita ada stok Kak Ain jugalah. So kita tahulah umur Kak Ain berapa sekarang. Tapi yang penting kita still muka berseri, awet muda. Tu yang penting, Cik. Amin. Berjiwa muda kan. Okay, kita perkenalkan diri kita secara ringkas lah. Okay, pertama-tamanya untuk siapa yang belum pernah kenal atau dengar nama I.F. Moses, yang ni adalah karya utama kita, Komik Gaza. So Komik Gaza ni bersiri lah, dia ongoing series, and sekarang Alhamdulillah dah ada 6 siri. So
This one yang the latest. Yes, Kak Ain pun pegang sekali. So ni adalah kita punya komik utama lah. Kita ada terbitkan juga beberapa komik lain, tapi kalau komik utamanya memang orang kenal Aif Moses ni sebab komik Gaza. So dia bersiri. Okay, jadinya nama sebenar kita, nak tahu nama sebenar ke? Tapi nama sebenar kita dia daripada nama Aif Moses tu jugalah. Aif Moses tu stand for Izzah Farhana Musa. Which is nama dalam IC kita lah. Tapi memang kawan-kawan pelukis semua kenal kita dengan nama Farah. Umur rahsia, umur rahsia tapi muda sikit daripada Kak Ain lah, tu yang pastinya. And then kita dulu belajar dekat Universiti Malaya Kuala Lumpur, UM. Kita graduate tahun 2016. Kita mengaji dalam bidang pengajian Islam dan sains biotek, sains bioteknologi. So actually itulah, dia kira macam course double major macam tu lah. Tapi memang orang dengar benda tu orang akan rasa pelik sebab kita boleh kata tak ada basic langsung dalam bidang art. Dalam bidang art, bidang penulisan kita memang tak ada basic langsung lah. So boleh kata lepas kita grad tu baru kita start fresh untuk dalami bidang penerbitan, bidang komik, bidang melukis apa semua. Masa student tu macam dah ada minat melukis tu jugalah, and memang kita dah try join bengkel melukis kan. Lepas tu kita memang dah cuba belajar sendiri, asah skill melukis kita daripada YouTube semua kan. Kita guna bahan rujukan yang banyak apa semua. Jadi tapi mula serius terfikir nak masuk dalam bidang penerbitan tu memang lepas dah grad 2016 tu. Jadinya masa 2016 tu lah segala-galanya bermulanya titik permulaan kita sebagai seorang pelukis lah. Masa tu baru kita buat akaun Instagram, baru kita buat page Facebook, kita mula siapkan manuskrip komik Gaza ni. Sedangkan idea komik Gaza ni memang dah ada daripada zaman kita student lah. Tapi masa lepas grad tu kita rapikan lagi, macam tu. So kiranya 2017 tu, okay ni yang buku pertama Betul. Ni 2017 tu kita hantar manuskrip ke beberapa penerbit, actually bukan beberapa lah, ada satu penerbit. Tapi nama penerbit tu kita tak boleh nak mention lah. Penerbit ni bukan Iman Publication, originally dia penerbit lain lah. Jadinya masa tu penerbit tu dia tak dapat nak terbitkan sebab pertamanya dia orang kata masa tu Farah tak reti lukisan digital. So bayangkan komik Gaza ni dia punya original manuskrip semua adalah lukisan tradisional, lukis tangan sebenarnya. Jadinya masa tu penerbit tu kata kalau nak serius terbitkan dengan kami kena lukis balik semua ni, lukis digital. And then try hantar manuskrip. Tapi masa hantar manuskrip tu ada satu lagi masalah lain. So last decide nak cuba try dengan Iman Publication lah waktu tu. So kiranya 2017 tu baru siap manuskrip, hantar ke Iman Publication, kita email semua dapat follow up. Okay, masa Iman Publication pegang manuskrip komik Gaza ni, diorang tengok, lepas tu diorang kata ada beberapa concern lah waktu tu. Diorang macam berminat nak terbitkan buku ni sebab pasal sejarah Palestin, and then macam clear lah, memang clear lah buku ni apa yang diperjuangkan, apa value yang dia bawa semua kan, value yang baik lah. Untuk kita nak highlightkan sejarah Palestin tu kan. Tapi ada beberapa concern lah. Contohnya macam Farah sendiri waktu tu pengkarya baru. Farah tak ada nama. Aif Moses ni kalau sebut waktu tu memang orang tak kenal lah siapa Aif Moses kan. Macam tu. Lepas tu dengan followers tak ada, waktu tu memang kosong lah. Farah memang start from a scratch lah. Sebabnya account pun baru buat. Lukisan pun masih baru nak asah waktu tu. Macam tengok kalau lukisan ni sebenarnya ada je lagi masalah anatomi ke apa kan. Kita baru nak slow tajamkan balik skill lukisan kita lah waktu ni kan. Baru lukis digital, baru belajar apa semua. And satu lagi Kak Ain, satu lagi yang ni bukan semua orang tahulah, tapi kita share lah dengan Kak Ain, dengan semua orang yang live malam ni kan. Yang ni pun memang kawan-kawan yang terhampir kita je tahu cerita ni. Mak ayah kita sebenarnya waktu tu tak restu untuk kita jadi pelukis. Dia bukan kita je tahu, kebanyakan pelukis komik dekat Malaysia dia bermula dengan sejarah yang sama. Dia orang bermula dengan dilema yang sama lah. Bila nak jadi pelukis ni, pertama kena dapatkan
daripada mak ayah kita, kena dapat restu daripada mak ayah kan. So masa tu memang dah fikir dah kalau aku ni nak pergi jauh dalam bidang ni, nak tak nak kita kena dapatkan restu daripada mak ayah. Sebabnya kalau kita ni bekerja dalam bidang yang mak ayah kita tak restu, susah kita nak pergi jauh kan. Sebab restu mak ayah ni lah yang berikan kita, Allah berikan keberkatan tu based on restu mak ayah kan. Macam tu. Jadinya masa tu sebenarnya ayah ni seorang pensyarah tau. Ayah kita ni seorang pensyarah. So dia nak kalau boleh anak-anak dia semua jadi pensyarah. Kalau tak jadi pensyarah pun jadi cikgu, orang-orang yang kerja dalam bidang pendidikan lah, orang-orang yang kerja dengan kerajaan kan, supaya macam terjamin lah dari segi income tu apa. Betul, faham kan? Tapi masa tu kita tak blame ayah kita sebab kita tahu parents, mana-mana parents pun diorang memang akan rasa sangat concern dengan future anak-anak diorang. So kita tak blame diorang untuk concern macam tu lah. Cumanya masa tu ayah kita ni kelebihan dia sangat open for discussion. So adalah satu malam tu kita ajak ayah kita duduk, lepas tu kita orang bincang-bincang, papa, masa panggil papa kan, apa kata kita buat perjanjian, bagi peluang Farah setahun dulu untuk cuba terbitkan komik ni. Kita tengok apa outcome yang jadi kan. So kalau tak masa tu memang ayah nak suruh sambung master, sambung PhD terus lah dekat UM kan. Lepas tu ayah dia buat perjanjian, dia kata okay, janji dengan papa komik ni boleh terbit bawah dalam tempoh 1 tahun. Tu dia kata. Lepas tu perjanjian yang kedua, janji dengan papa dalam tempoh 5 hingga 6 tahun komik ni boleh jadi best seller. Dia cakap, masa tu memang main. Kak Ain, masa tu berdebah Kak Ain nak gugur jantung. Ya Allah, meremang bulu roma tau. Sebab kita buat perjanjian dengan parents kita kan. So kita tahu perjanjian tu bukan benda yang main-main. Benda ni macam menentukan future kita. Macam tu kan. So kalau kita langgar perjanjian ni, maksudnya dalam tempoh setahun tak berjaya terbitkan apa-apa komik, kita kena sambung belajar. Kita kena masuk UM balik dan sambung master. Macam tu. Sebab satu lagi yang buatkan ayah kita macam sangat insist nak kita sambung belajar. Alhamdulillah Kak Ain, masa kita grad dekat UM tu kita dapat first class dalam bidang bioteknologi. So maksudnya bukan kita tak minat course yang kita ambil tu, kita minat dan kita boleh bawa lah course sains bioteknologi tu. Cumanya antara sains dengan komik Gaza, antara sains dengan komik kita lebih prefer and ada interest yang lebih tinggi dekat komik lah. So kita memang serius, masa tu memang dah serius, dah solat hajat apa semua, solat istikharah, kita memang dapat beberapa petunjuk yang yes, I'm going for this, macam tu. Itu secara ringkasnya. Betul. Hari ni kalau ayah Farah dengar, Tuan Musa dengar, saya nak beritahu orang industri, seluruh industri buku di Malaysia sedang bercakap tentang komik yang memberi impak kini. Jadi Tuan, Alhamdulillah. Kak Ain yang rasa sebab Kak Ain pun sama, posisi yang sama. Oh, I see. Kita orang-orang yang konten berkarya, kita memang sentiasa sukar sangat kita nak kuatkan diri kita, nak bagi tahu pada keluarga kita. Kita nak buat benda ni kan, kita percaya atas bakat penulisan atau melukis. Tapi kita tak boleh nak salahkan mentaliti parents sewaktu zaman tersebut. Betul. Kerajaan, kerja yang menjamin masa depan, barulah mereka rasa okay, nak anak mereka jadi doktor kan. Jadi dia pergi ke arah sesuatu yang berbeza, memang sukar. Kak Ain pun menghadapi dilema yang sama. Jadi Kak Ain sangat faham perasaan Farah tadi. Dan kalau Farah nak tahu, Kak Ain lagi dengan arwah ayah tak sempat nak tunjukkan kejayaan. Tak sempat. Oh Allah Haifah. Tapi arwah mak dapat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau Tuan Musa mendengar hari ini, kita nak bagi tahu pada Tuan, berbanggalah janji-janji tersebut dah pun tercapai. Antara komik yang viral sekarang ni, pihak Blink sendiri menjual komik ini dalam masa 1 bulan 15,000 naskah. Dalam masa 1 bulan. Rasa nak menangis sekali. Kita sebenarnya sebelum daripada kita
membuat sistem ejen, kita panggil ejen dropship link, sistem EDP ni. Kita dah bawa IF Moses Komik Gaza ini ke sekolah-sekolah dalam program PJS, program Jelajah Sekolah Blink. Kita pergi ke 1,000 sekolah seluruh Malaysia sebelum pandemik. Jadi bila Kak Ain pergi sekolah sendiri, kita jual buku Aiman Sarah, kita jual buku Blink Book dan kita jual buku rakan-rakan penerbit yang kita rasakan selamat bahasanya, bagus kontennya, bermanfaat dan cikgu-cikgu akan luluskan. Terima kasih Kak Ain. Kat meja pameran. Jadi antara komik yang memang menjadi rebutan memang komik Gaza. Yang nanti kalau Farah nak tahu, nanti kalau kita dah okey, pandemik dah selesai, kita dah dibenarkan pergi untuk menerima jemputan sekolah, kita dah cakap kepada seramai-ramai remaja bagaimana untuk menjadi seorang pekomik sehebat Farah. Mana tahu kan di sekolah nanti Farah akan nampak betapa bersinarnya mata mereka bila baca komik-komik ni. Sebab kalau mereka kena baca buku teks sejarah kan, tentang Palestin tahun berapa dijajah, lepas tu macam mana Zionis, mereka akan tertidur. Mereka akan mengalir basi. Tapi bila dikomikkan, diaksikan, diletak ke watak-watak, nama wilayah-wilayah negeri ni jadi watak kan. Jadi sangat-sangat menarik dan hebat. Jadi Tuan Musa berbanggalah, hebat sangat komik-komik ni. Dia bukan setakat bestseller. This is massively viral. Sekarang Alhamdulillah. Farah dah pun menunaikan janji-janji dengan ayah. Yang penting sekarang janji-janji dengan pembaca pula. Bila nak sambung ni, bila nak sambung. Kak Ain pun tengah tunggu sambungan. Bila nak sambung. Dalam pembikinan Kak Ain, dalam pembikinan. Ni pun tadi sebelum start live kita melukis juga tadi. Okey tu. Kalau lah yang ramai yang nak tanya sekarang ni. Di belakang tabir, usaha nak buat komik Gaza ini, berapa jam sehari yang Farah perlu letakkan dalam jadual dan mesti melukis untuk pastikan deadline dapat dicapai? Berapa jam sehari kalau betul-betul masa yang diletakkan untuk melukis? Yang ni kira cerita behind the scene lah kot Kak Ain kan. Behind the scene komik Gaza. Okay, pertama-tamanya kalau tengok daripada segi frekuensi komik Gaza ni, sebelum ni punya frekuensi lebih kurang 1 tahun kita terbitkan 2 buku, lebih kurang lah. Tapi deadline-nya tak sama untuk setiap siri. Macam ada yang panjang sikit deadline dia, tengok pada ketebalan ni lah page ni kan. Okey, tapi untuk akan datang ni mungkin akan ada perubahan sikit lah, akan jadi 1 tahun sekali. Yang tu ada sebab ada beberapa sebab lain jugalah, sebab mungkin Farah ada komitmen job komik yang lain juga tu sebenarnya. Tapi sebelum ni frekuensi dia setahun 2 buku. Okeynya, setahun 2 buku ni maksudnya setahun dalam lebih kurang 4 bulan, 5 bulan tu dah siap lukis lah, 4 bulan 5 bulan. And then bulan yang terakhir kita akan hantar printing. Lepas tu start marketing lah. Sebabnya marketing dia pun bukan sekejap, bukan seminggu 2. Marketing komik Gaza ni biasa lama lah. Kalau Farah buat marketing tu sampai lebih 2 minggu ada. Macam tu sebab kita banyak promotion dalam media sosial kan. Okay, so kalau dari segi timeline Farah bekerja, selagi boleh kan Kak Ain, selagi boleh kita akan cuba strictkan diri kita untuk siapkan untuk bekerja selama 7 hingga 8 jam sehari. So sebabnya Farah ni kan memang tak bekerja bawah sesiapa kan. Farah memang bekerja sendiri. So memang ni Farah cakap betul lah. Disiplin kena tinggi tau. Disiplin kena tinggi. Kalau macam ada waktu yang tengah tak ada mood, datanglah kita punya art block ke apa-apa block tu, memang terlarilah masa 7-8 jam ni. Jadinya nak tak nak 7 hingga 8 jam ni kena bawa ke hujung minggu. Kena bawa ke weekend and siapkan juga tu capai target tu lah. So cuba untuk strict dengan diri sendiri as possible lah. Tapinya sebagai manusia ada juga waktu yang macam tak capai 7-8 jam, tak capai target berapa page nak inking dalam masa seminggu, ada juga lah waktu dia. So ni biasanya kan kalau live Kak Ain, kita akan share jadual kita secara kasar lah, jadual kerja kita. So kita share dengan Kak Ain juga boleh?
Boleh, definitely. Boleh. So yang ni jadualnya kita buat lama dah daripada tahun lepas. Basically macam ni lah, kita tunjuk jadual ni untuk beri gambaran kepada rakan-rakan yang tak tahu kerja freelancing ni macam mana atau kerja pelukis komik ni hidup dia macam mana. So kita tunjuk macam ni lah basically. Biasanya pagi kita akan buat kerja-kerja suri rumah lah, suri rumah. Masak, cleaning apa semua. Kopi, wajib ada kopi, kena ada kopi. Sama. Geng, kita boleh geng lah Kak Ain. So kita memang kopi dependent sangat sebenarnya. Kalau tak minum kopi pagi-pagi tu memang rasa lemau lah cakap. And then by pukul 10 paling lewat dah kena start inking komik Gaza. Inking ataupun sketching lah. And then sambung sampai pukul 12. So pukul 12 ni kita akan check customer punya message kalau ada orang order buku ke apa, cewa. Benda tu pun masuk dalam jadual tau. Kalau tak kita lupa, kita ni terlupa lah juga sebenarnya. And then readykan bahan-bahan untuk masak tengah hari. Lepas tu lepas Zuhur masak tengah hari, makan sambil tengok Netflix, wah. Ada Shopee. Detail tak jadual kita? Betul. Terlebih detail lah kan. Okay, so 3:30 paling lewat dah kena masuk office balik. Kat rumah kita orang ni memang ada shared office lah. Kita dengan suami kita dalam satu bilik office sebab suami kita pun pelukis juga. Ya Allah. Pelukis / designer. Freelancer lah senang cakap. Jadi dia pun ada job dia juga. So kita orang lebih kurang lah jadualnya. Okay, cuma dia buat kerja lagi laju dari kita. And then berhenti solat asar. And then petang sambung lagi komik Gaza dalam sejam. So kita cakap betul lah pukul 5 suku ni adalah waktu kita punya prime time. Prime time ni bahasa Melayu dia apa masa perdana. Okay, masa perdana. Maksudnya waktu yang kita tak boleh buat benda lain. Kita kena melukis. Kita tak boleh distract diri kita dengan buat benda lain sebab ini adalah waktu yang kita paling boleh fokus. And boleh melukis dengan laju. Tak mengantuk lah, waktu ni tak mengantuk. Sebab pelik tau, dia setiap orang dia ada prime time yang berbeza. Ada orang dia morning person, kita bukan morning person. So evening person lah ya? Kita evening person. Ya saya, itulah pasal kita pun pelik kenapa waktu kita jadi petang. So macam dulu sebelum kahwin kita night person. Malam kita memang jadi burung hantu lah, boleh lukis laju, dapat idea semua. Tapi lepas kahwin tak tahu dia berpindah ke petang. So malam ni dah jadi mengantuk. So kita cuba target siapkan komik Gaza punya job dalam waktu yang siang ni sampai petang. Malam ni kita akan kalau komik Gaza dah siap, dah capai target, kita akan berpindah kepada sediakan konten untuk Instagram kita, Facebook kita, buat komik baru ke ataupun nak buat postage ke. So malam ni preparation lah macam tu. So yang belah siang ni yang banyaknya untuk main job kita, komik Gaza. So total up dapatlah 7 hingga 8 jam. So kalau tak siap juga target kita untuk waktu-waktu yang macam dalam jadual ni, kita bawa ke hujung minggu. So hujung minggu tu macam kira kena denda lah. Denda sebab tak siapkan So tak boleh nak rehat sangat. Nampak bagaimana seorang pengkarya kalau dia nak kena selesaikan buku tersebut, komitmennya tu 8 jam sama seperti 8 jam office hour. Tapi kena buat sendiri, disiplin sendiri dekat rumah. Sama. Kak Ain faham sangat dan kita tak boleh depend pada orang lain. Kita hanya kena letakkan semangat membara tu pada diri kita setiap hari supaya kita memastikan deadline buku, novel, komik kita dapat diterbitkan mengikut masa. Sebab kalau pembaca ni dia suka nak tanya bila nak sambung. Yang nak buat ni bukan senang-senang adik-adik. Jangan sampai Kak Farah buat satu jadual untuk meletakkan priority komitmen nak berkarya untuk komik Gaza. Okey, Kak Ain hari ni kalau Farah nak tahu Kak Ain memang paling suka idea bila Farah buatkan watak-watak. Nak nampak ya, watak-watak. Watak-watak ni menjadi watak-watak yang mengikut nama wilayah atau nama negeri di Palestin. So kita ada watak Gaza, kita ada watak macam mana nak sebut tu? Jerusalem. Ramallah, yang ini kembar perempuan.
Kemudian kita ada Hebron. Yang ni ada asma, dia ada penyakit asma jadi dia lemah sikit. Lepas tu Bershiba. Bershiba betul ke Kak Ina nak pronounce? Betul-betul Bershiba. Bershiba ni pula adalah bisu kan? Betul tak? Bisu. Betul-betul. Lepas tu Safat ataupun kita panggil abang long dia lah. Abang long dia. Lepas tu kita ada, yang ni macam mana nak sebut ni? Macam mana nak sebut? Jadi Akar ataupun Akra. Akra atau Akra. Tapi orang selalu sebut Eka sebab orang tak tahu sebutan ni sebenarnya Akra ataupun Akar dalam bahasa. Untung sangat kita dapat bersama dengan Farah Moses sendiri dan dengar sendiri macam mana sebutan yang betul nak menyebut nama watak dalam komik Bestseller ni. Kemudian kita ada Haifa dan Nablus yang kita panggil the genius mind dalam ni. Yang pandai kan. Kemudian kita ada yang ni macam mysterious Jafar. Kan. Dan Jafar ni kalau ikutkan tempatnya, kalau ikutkan nama watak Jafar ni wilayahnya di sini ya. Dia tepi laut ke? Ya saya, betul-betul tepi pantai. Dia ada pelabuhan kat situ. Dan di sini lah sebenarnya sekarang ni Bandar Tel Aviv. Seperti mana yang diberitahu. Jadi Kak Ain nak bagi tahu kepada siapa yang mendengar kan, kalau nak cari satu komik yang dipermudahkan sangat, nama wilayah bukan senang kita nak ingat kan, tapi bila dia jadi nama watak, bila dia jadi dalam satu plot penceritaan, anak-anak kita akan senang sangat nak ingat nama watak tersebut sebab dia macam nak menjiwai. Anak Kak Ain sendiri kalau Farah nak tahu, Aryan Shah 7 tahun usianya, dia dah habis baca satu Masya Allah. Semua siri dah habis. So dia cakap lah, oh Hebron ni ada asma. Macam Aryan lah, Aryan pun ada asma. So, dia dapat menyebut nama wilayah, betul tak? Dia terus hafal bila baca tu. So dia dapat sebut nama wilayah. So bila dia nampak nama yang adik-beradik kembar, Ramallah dengan Al-Ramlah, dia kata ini macam Upipin kan, dia sama yang mama muka dia. So dia dapat menggambarkan watak tersebut. Pada masa sama dia dapat menghafal nama-nama wilayah dalam Palestin dengan sangat senang. Jadi ini antara yang bila Kak Ain nampak, Kak Ain kata buku ni, komik ni sangat bagus pada ibu bapa yang sedang tercari-cari. Kita kan sekarang ni sedang total lockdown, duduk kat rumah, anak-anak kita perlukan pengisian. This is the best book. Dia seronok, pada masa sama banyak sangat info dan infografik ini kalau kita nak tahu sebagai ibu bapa, dia sangat membantu untuk menambah maklumat kepada anak-anak kita supaya dapat baca sesuatu yang tambah ilmu dah. Baru tahu beginilah sebab Yahudi dapat masuk. Kenapa tanah dirampas, macam mana pintu mana dia masuk, kerajaan mana ditumbangkan, semua dalam buku-buku komik Gaza ni. So, soalan Kak Ain kepada Farah. Ramai sangat watak kan yang Farah kena introduce, kena dalami emosi dia. Orang ni Gaza orangnya begini kan. Antara dua kembar tu sendiri nak bezakan, seorang suka buat roti, seorang suka aksi. So bila banyak sangat watak, Kak Ain pun penulis novel, Kak Ain tahu cabarannya sangat hebat untuk kita sendiri tak lupa, dan pada masa sama kita sendiri tak keliru. Apa cara Farah untuk kekal dapat memastikan setiap watak yang ramai ni? 11 kan adik-beradiknya? 11 watak kan, betul adik-beradiknya? Total sebenarnya 16. 16 sebab peta ni ada 16 wilayah kan, so ada karakter yang kita tak reveal lagi. Betul. Yang kita reveal setakat ni baru 11 lah. Baru 11 tapi lepas ni kena buat 16. Okey. Apa cara Farah dalam berkarya nak memastikan kekal watak tu betul, karakter tak tersilap, dan juga jalan cerita daripada komik 1 pergi komik 2, komik 3 tu kita kekal ingat. Adakah Farah guna whiteboard yang besar, atau Farah guna kertas watak, atau Farah guna cara bagaimana untuk memastikan watak yang ramai ni kekal dapat ditonjolkan dengan baik dan juga betul.
Kan? Siapa tak dapat? Kak Ain, kalau kita share dengan Kak Ain jawapan kita, probably Kak Ain tak puas hati dengan jawapan kita. Kenapa dia So, dapat? kita punya tips tu tak ada tips sangat pun. And cara kita sebenarnya tak normal untuk pelukis-pelukis lain lah. Okay, yang pertama sekali memang mana-mana reader pun yang baca komik Gaza ni memang diorang punya komen adalah kenapa banyak sangat karakter? Macam tu lah. Memang banyak sangat karakter. Tapi Alhamdulillah setakat ni feedbacknya tak ada karakter yang susah nak dihafal. Sebabnya setiap karakter ni kita berikan dia different personality. And then kita physical pun kita berikan dia outfit yang berbeza. Kita berikan dia personality and juga physical appearance yang berbeza lah. So orang bila sekali tengok dia takkan tercampur bau dengan karakter yang lain. So macam dia boleh bezakan antara satu sama lain lah. Okay, yang pertamanya kita memang sengaja create jadi 16 watak sebab pertama nak raikan peta yang original ni lah, ada 16 wilayah yang berbeza kan. Jadi tak boleh nak kurang satu, tak boleh nak tambah satu kan. Itu yang pertama lah. Okay, yang kedua sebabnya macam mana cakap Okay, kalau misal kata kita tengok berita kan, kita tengok berita dekat Palestin melalui media sosial ataupun dekat TV ataupun newspaper, kita akan dengar berita-berita tu kadang-kadang disebut nama tempat tu spesifik. Contohnya berlaku penangkapan kanak-kanak Palestin dekat Hebron contohnya. Tapi dia tak sebut Palestin. Ataupun berlaku letupan dekat dalam Gaza. Okay, ataupun ada berlaku serangan dekat Jaffa contohnya kan. Okay, jadinya untuk kita nak tahu orang-orang yang tengok berita ni supaya dia tahu yang tempat ni sebenarnya kita address kepada Palestin. So kita create siap-siap karakter tu mengikut nama tempat tu supaya macam bila next time orang dengar berita dekat mana-mana media sosial ke apa, dia terus alert. Oh yang ni berita ni dia berlaku kat Palestin. Macam tu. So orang jadi alert dengan karakter tu lah. Okay. Okay, kalau Kak Ain nak tahu, sebenarnya kita tak ada pun macam special board untuk macam nak rujuk. Okay, karakter ni macam ni, karakter ni macam ni. Kita memang kenal karakter ni dalam hati. Aku cakap Kak Ain tahu hati. Kita memang kenal karakter ni inside out dia dalam hati. Sebabnya dia macam ni lah Kak Ain. Macam ni. Contohnya Kak Ain ada anak kan. Betul. Antara Kak Ain ataupun cikgu sekolah anak Kak Ain ataupun kawan-kawan anak Kak Ain, siapa yang paling kenal anak Kak Ain? Mestilah Kak Ain kan? Yes. As the mother kan? Jadi macam tu lah, kita ni umpama ibu kepada komik Gaza ni. So all these characters, dia lahir daripada tangan kita, daripada hati kita dan daripada ingatan kita. Jadi kita lah orang yang paling kenal atas ke bawah outfit dia macam mana. So macam masa lukis tu adalah juga confused macam rambut dia belah kanan ke belah kiri macam tu lah, adalah confused sikit. Dia punya muffler ni sampai dada ke sampai perut Tapi benda-benda yang simple je lah. Maksudnya kalau muka dia memang kita ingat, mata dia kita ingat, apa lagi outfit detail dia semua kita hafal lah benda tu. So umur dia kita ingat macam tu. Tadi nak cakap apa tak ingat pula dah. Basically macam tu lah Kak Ain cara kita ingat karakter ni. And even masa kita mula-mula design karakter ni tahun 2017, ada juga sebelum ni tau reader kita yang tanya macam mana boleh dapat idea. Okay, kalau Al-Ramlah ni pakaian dia macam ni, dia ada headband and then dia ada tali pinggang, dia pakai seluar, yang Ramalah ni pula jubah atas bawah. Macam mana dapat idea semua ni? Masa kita rangka tu, kita tengok peta, kita tengok nama ni, kita just pejam mata, bukan just lah, kita pejam mata and karakter tu terus datang ke kita. Dia memang level imagination yang kita tak boleh nak describe ke orang lain. Tapi kalau nak kreditkan secara baik, sebenarnya ilham tu memang Allah yang bagilah. Maksudnya dia macam bila kita pejam mata terus nampak Ramlah ni macam ni, dia punya karakteristik. Kalau sebut nama Ramlah ni dia lemah lembut. So dia macam ni karakter dia. Macam tu. Lepas tu pula, okay, ada orang tanya lagi macam mana kita boleh fixkan siapa anak sulung, siapa anak kedua, siapa anak ketiga, macam mana kita fix kan? Okay, macam Safat ni anak sulung kan. Sebenarnya rahsianya senang je. Tengok kat peta ni, siapa yang paling utara? Paling utara Safat. Yang paling bongsu sini. Yang paling bongsu Beersheba. So dia anak bongsu.
So kita ikut turutan yang mana paling utara sampai ke selatan. Macam tu. So in a way kalau orang hafal nama karakter, possible juga untuk orang hafal location dia dalam peta. Macam tu. Macam tu kalau boleh hafal lah. Kalau tak boleh tak apa. Jangan stres pula kan. Macam tu lah basically. So komik Ghazal ni sebenarnya dia ada 3 section lah. Yang Kak Ain tengah dengan kita ni, discuss dengan kita ni, yang ni profile karakter. And then section yang kedua adalah yang Kak Ain tunjuk tadi mana? Infografik. 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 Section yang ketiga adalah komik. Yang biasa orang baca yang ni dululah sebelum baca infografik dengan profile karakter kan. So ni kita just share je lah kenapa ada 3 section yang berbeza kan. Okay, so yang profile karakter tadi macam yang kita share tadilah, sebabnya kita nak bagi detail setiap negeri tu pada reader kita. Kita nak setiap reader kita kenal negeri tu mengikut dia punya location, geografi semualah kan. Okay, kalau komik dengan infografik ni pula kita buat separate sebabnya komik ni dia fiction. Dia fiction, maksudnya watak dia adalah rekaan, jalan cerita dia pun adalah rekaan, cuma dia berdasarkan kronologi sejarah yang sebenar yang berlaku kat Palestin. Tapi the whole karakter semua tu adalah fiction lah. Okay, jadinya apa maklumat penting tentang Palestin yang kita tak dapat cover dalam komik, kita tak akan sumbat dalam komik. Sebab kalau kita sumbat dalam komik, orang baca macam Masya Allah, fakta kan, dialog dia penuh dengan fakta. So orang macam tak sempat nak hayati jalan cerita tu. So apa yang kita buat, kita separate section, iaitu infografik saja. Supaya macam siapa dah ready, dah habis baca bab ni, dah faham bab ni, okay, ready untuk faham lebih detail, kita pergi dekat infografik pula. So infografik ni dia cover komik bab yang sebelum dia. Macam tu. Betul. Jadi kepada siapa-siapa yang sedang tercari-cari bahan bacaan untuk total lockdown ni, anak-anak kan, kita nak mereka lebih faham konflik Palestin Israel. So kita tak nak bila mereka serang ataupun jadi keyboard warrior, dia cuma boleh tulis mak kau hijau kan, lepas tu Israel koyak. Kita tulislah sesuatu yang berilmu, berinformasi, menunjukkan bahawa umat Islam ini umat yang berilmu. Lagi-lagi kalau yang tulis memaki, mencerca, dan itu lebih lagi merendahkan taraf kita dan juga menurunkan lagi nilai orang Islam. Jadi kalau nak baca secara mudah, kronologinya, timelinenya semua dah pun diatur, anak Kak Ain 7 tahun pun faham cerita ni, boleh kita mula untuk perkenalkan komik ini. Memang sangat berbaloi. Kak Ain baca, Kak Ain kata ini kalau lepas ni Farah meletakkan satu misi, kan tadi Farah ada bagi tahu ayah adalah seorang pendidik, seorang pensyarah, dan nakkan anaknya jadi juga seorang pendidik. Nanti Farah bagi tahu kepada ayah, Farah sudah pun mendidik melalui komik-komik ini. Lebih ramai pakaian. Kalau kita jadi pensyarah, kita hanya mengajar kuliah kita. Ataupun kita jadi seorang guru, kita hanya mengajar sekolah tersebut. Tetapi apa yang Farah sedang buat ini, Farah sedang educate, sedang memberi pendidikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada remaja dan kanak-kanak, supaya faham konflik Palestin Israel ini begini mulanya, begini tercetusnya. Sekarang ni bagaimana yang berlaku ni, dekat mana lokasi, kalau kita kata Masjidil Aqsa di mana, kan semua ni dah dipotretkan secara jelas oleh IF Moses. Dan siapa yang tak dapat, belum baca, memang sangat rugi. Kak Ain jarang promosikan tau Farah. Kak Ain jarang. Kita kalau kita nak promosi, mestilah kita promosikan buku Bling Book kan, atau komik Bling Book. Tapi this is a very good series. Kak Ain suka sangat. Congratulations Iman Publication sebab pick up buku ni. Kita panggil ni, kalau orang kata apa tu, diamond ni waktu belum lagi bersinar, orang tak nampak kan. Tu yang tadi Farah cerita.
lukisan dalam bentuk drawing yang fizikal dekat kertas, patut digital. Jadi dan bila dah dipolish, dah cantik begini, kita sebagai pembaca, end user kan, consumer, kita hanya perlu memberikan pada anak-anak kita buku-buku ini supaya masa mereka terisi, dapat manfaat, dapat baca infografik yang jelas dan mudah, dan pada masa yang kita nak nilai jati diri umat Islam tu lebih sayang lagi Palestin. Bila dengar setiap Ramadan mesti kena serang kan Farah kan? Betul. Ramadan awal Muharram selalu kena serang. Betul. Jadi kita nak anak-anak kita faham kenapa ini berlaku. Jadi this is a very good one whole series ni ada. Sekarang ni ada berapa Farah? Pada Kak Ain tahun ni 5. Sekarang ni ada 6. 6 kan? Ini ada latest tahun lepas keluar. So yang terbaru nanti Komik Gaza 7 insya-Allah nantikan bulan September ni, insya-Allah around bulan September ni. Dengar tu semua. Okey, kita nak minta kepada semua yang ada dalam live kita hari ni, kalau ada soalan boleh typekan di bahagian komen, nanti Kak Ain tanyakan terus kepada Cik Puan Farah kita yang akan bersama dengan kita sampai pukul 10.30. Thank you so much Farah sebab luangkan masa ni. Harap tak mengganggu. Tak ganggu, kita excited. Okey, kalau Kak Ain nak tanya, lepas daripada Gaza, lepas daripada Palestin, apa rancangan seterusnya? Maknanya selain daripada buku 7, mungkin Farah nak berkarya dan move forward ataupun portray sesuatu konflik di tempat lain pula, mungkin Syria ataupun Uyghur, mungkin ke Rohingya, berpandangnya tempat-tempat yang being oppressed, Islam yang ditindas. Mungkin Farah ada perancangan besar terhadap itu sebab Kak Ain rasa sangat penting untuk kita letakkan imbit dalam hati anak-anak kita betapa bertuahnya mereka di Malaysia, betapa bertuahnya mereka ada kebebasan beragama dengan sangat aman, sentosa, dan betapa teruknya sebenarnya pergolakan mempertahankan iman dan akidah di luar sana. Yes, betul. Kalau Farah, mungkin masa depan Farah lihat bagaimana? Farah nak berkarya ke arah yang bagaimana lepas ni? Kak Ain nak dengar cerita ke Cik? Tapi ni memang big spoiler tau. Ni memang big spoiler lah. Tak ramai yang tahu. Okay, Komik Gaza yang akan datang ni siri ke-7 akan keluar kan. Okay, so sekarang ni sebenarnya ramai yang dah tanya Komik Gaza ni ada berapa siri? Total up semuanya ada berapa siri kan? Okay, ni saya ceritalah. Sebenarnya Komik Gaza ni insyaAllah dia seasonal. Dia akan ada season dia. So dia memang panjang. Season 1, macam tu kan? Macam cerita Netflix jugalah ni. Yes, Kak Ain bayanglah sejarah Palestin ni sangat lama, lebih 200 tahun. Daripada kita, kalau nak kata dari mana mulanya konflik ni, sebenarnya daripada sejak zaman Nabi lagi. Dia punya related punya sejarah dengan yang apa yang berlaku sekarang kan. Okay, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Okay, tapi adakah kita akan cover sampai zaman Nabi? Mungkin kita akan sentuh sikit-sikit macam tu lah kan. Macam Komik Gaza yang pertama ni start tahun 1880-an. Okay, so bayangkan daripada 1880-an, Palestin belum berperang lagi waktu ni. Masih zaman aman. Kalau baca dalam ni pun memang bab dia happy-happy lah. Tak berapa nak intense macam siri yang lain kan. Okay, so siri ini akan berakhir sampai insyaAllah siri ke-10. So siri ke-10 ni Kak Ain baru season 1. Season 1. Okay, so kita dah bincang sedikit lah dengan editor Komik Gaza kita, Cik Syaraho. Cadangnya sampai siri 10 ni dia habis setakat sampai tahun 1948, which is ada banyak big events yang berlaku tahun 1948 ni, antaranya penubuhan negara haram Israel tahun 1948. Lagi peristiwa An-Nakbah, yang mana 750,000 rakyat Palestin dihalau keluar daripada tanah air diorang sendiri dalam keadaan yang sangat zalim, dalam keadaan yang sangat terpaksa dan ditindas lah. Okay, so tu antara big events yang kita akan cover dalam Komik Gaza 10. Tapi nak kata adakah konflik tu berakhir kat situ? Tak juga, sebab lepas 1948 tu lagi banyak konflik lain. So yang tu kita akan muatkan dalam season 2. So season 2 sekarang ni macam Farah
tak ada plot secara kasar lagi lah. Setakat ni Farah dah ada skrip and plot yang kemas sampai habis season 1 ni. Macam tu. So akan ada gap sikit lah antara season 1 dengan season 2. Tapi tadi sebab Kak Ain ada mention Syria kan, adakah kita akan cover topik Syria, Rohingya, Uyghur semua kan. Interesting sangat idea tu. Memang kita pun dah lama terfikir and kita pernah sekali usulkan benda tu ke editor kita lah. Okay, kalau ada rezeki, kalau ada rezeki dari segi masa, dari segi peluang, mungkin kita akan menulis untuk komik tu ataupun kita cari pelukis lain ke, wallahu alam, ataupun macam maybe kita akan propose ke Iman untuk set up siri baru dengan mencari pengkarya baru ke, wallahu alam. Tapi kalau tanya saya, is a must lah sebenarnya, selain daripada sejarah ni, untuk kita nak cater komik-komik isu semasa pun penting. Macam komik Gaza ni, kenapa dia evergreen? Sebabnya selain daripada sejarah, dia banyak cover isu semasa. Kan, isu semasa. Sebab even sampai sekarang pun tak habis lagi struggle rakyat Palestin ni. That's why dia evergreen punya isu. Macam tu. So sama juga macam Syria, Rohingya, benda-benda tu macam benda evergreen lah. Sebabnya sekarang masih berlaku benda tu and tak ramai orang yang tahu detail macam mana bermula struggle tu. Macam tu. Orang just tahu kat sini ada konflik, dekat sana ada berperang, tapi asal usulnya orang tak tahu. Macam tu. Satu yang kalau Farah nampak diri Farah bermula tadi 2016, betul? Kalau hantar yang ni terbit tahun 2018 yang ni. So hantar manuskrip 2017 tapi mula terbit 2018 sebab banyak kena pembetulan. Iman suruh kita lukis balik. Banyaklah kena lukis balik, rombak balik lah skrip dalam ni. So ambil masa setahun. 2018 baru lahir yang ni. 2018. Jadi kalau Farah nampak 10 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, Farah nampak untuk Farah menjadi seorang pekomik, agak-agak waktu tu Farah dah ada berapa anak, berapa komik. Kita nak dengar komitmen ni. Kita nak dengar komitmen satu tahun berapa komik kali berapa kan. So kita nak dia berjanji pula dalam live kali ni. Takutnya soalan ni. Sebab kalau Farah nak tahu, pembaca-pembaca kita, dia baca sekejap je. Sekejap sangat. Kalau anak Kak Ain rasa 45 minit dah habis dah. Setengah jam rasa pun boleh dah habis. Tu dah jam 1 tu. Jadi kita ni pada Kak Ain lah sebagai pengkarya, sebagai seorang penulis. Kak Ain pula mula 2006 jadi penulis. Pertama 2006 dan sekarang 2011 buka Blim Books dengan Berhad. Sekarang ni 2021 kan. Jadi penat tu memang penat sebab dah bertahun-tahun. Tapi bila kita nak berhenti, kita kata rugilah kalau kita berhenti sebab kita boleh educate. Kita ada channel untuk kita sampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Kita boleh memberi pengajaran dan impak moral. Jadi kalau Farah hari ni, Kak Ain nak berjanji kepada semua yang dengar live hari ni, 10 tahun akan datang, berapa komitmen Farah untuk menghasilkan komik-komik bermanfaat begini? Berapa? Masya Allah, kita letak sebab ni kira janji kira macam kontrak tak bertulis bersama Kak Ain Maisarah lah kan. So janji kita insya-Allah kita letak, kalau Allah beri kesihatan yang tak ada halangan, kita letak yang minimal lah yang minimal 10 tahun akan datang kita tambah 10 siri. Tapi yang tu minimal. InsyaAllah kalau Allah beri peluang dapat dilajukan lagi progresnya, mungkin akan bertambah lagi banyak lah. So minimalnya 10 siri insyaAllah. So selain daripada komik Gaza ni pun sebenarnya Iman dah ada rekrut. Dah ada satu lagi siri komik baru namanya komik Asil Pelindung Khalifah. Yang tu memang closely related. Closely related dengan komik ni sangat-sangat sebab dia sejarah Turki Uthmaniyah. Dia punya ni kan timeline dia. Jadinya memang kalau kita sebut sejarah Palestin, kita memang tak boleh pisah dengan sejarah Turki Uthmaniyah. Sebabnya macam mana Palestin ni boleh jatuh, dia bermula daripada asal-usulnya daripada sejarah Turki Uthmaniyah tu boleh jatuh. Macam tu. Jadinya macam itulah Kak Ain doakan kita insya-Allah dapat konsisten.
Kak Ain doakan Tapi lebih ramai lagi pengkarya, pengkomik, penulis novel. Kalau kita yes. nak berada dalam line kreatif ini, kita tulislah benda yang baik-baik. Kita tulislah benda yang bermanfaat. Kalau kita letakkan itu sebagai perjuangan, insya-Allah Allah permudahkan, kan Farah, kan? Betul. Daripada segi royalty ni memang kita takkan boleh jangka. Macam Farah, mungkin Farah pun mesti terkejut. 15,000 naskah. 15,000 naskah dalam masa 1 bulan. 30 hari dijual. Siapa yang sangka waktu kedai buku total lockdown kena tutup, kan? Ada kekangan-kekangan ekonomi. Kalau orang kata zaman sekarang tak ada orang lah baca buku, semua kanak-kanak remaja pegang handphone, Roblox dengan PUBG. Itu semua hanyalah sentimen-sentimen yang tak betul. Kita dah tunjuk dah buktikan tak betul. 15,000 naskah komik Gaza berjaya dijual dalam masa 1 bulan. Memberi impak positif, memberi manfaat, memberi kanak-kanak ini isian masa yang sangat-sangat thumbs up kan. Sebab dia boleh dapat jelas sangat. Kak Ain, kalau Farah nak tahu, Kak Ain dah pernah pergi, Alhamdulillah Kak Ain dah pernah jejakkan kaki ke Palestin tahun 2012. Really? Ya, jadi bila Kak Ain baca, lepas tu Kak Ain nampak Farah buatkan, Kak Ain cari daripada tadi tapi dah terflip pula. Buatkan macam kawasan kan, kat sini Masjidil Aqsa, ini sini adalah tembok Buraq, tempat Rasulullah tambat Buraq sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Kak Ain dah pergi. Jadi bila Kak Ain baca, jealousnya sangat, dan ianya telah diinterpretasikan dengan baik. Kalau Kak Ain doakan Farah ada rezeki, Farah dah pernah pergi ke Palestin? Belum pernah Kak Ain, tak ada rezeki. Belum ada rezeki, silap. Betul, insyaAllah doa tiap-tiap hari kan supaya sampai ke sana, supaya lebih jelas, vivid lagi bila lebih feeling. Betul. Bila kita pergi, Farah kalau nak tahu, Kak Ain pergi tahun 2012, hari pertama puasa, 1 Ramadan. Ya ke? Masa Ramadan? Ya Allah, ya Tuhan. Kak Ain buka puasa depan masjid lah. Kabarannya, ya Allah, kita tak sangka. Kita ingat macam masuk Singapura, pergi sekali, cap pasport, lepas tu masuk lagi, turun lagi sekali dekat Tambak Johor sekali, dekat Singapura sekali kan. Pergi pasal immigration dan lepas tu lepas. Rupanya nak masuk, kami naik bas, kita kena berhenti 8 kali. Turun naik untuk melepasi pemeriksaan spot check daripada tentera Zionis. Dekat checkpoint masa ada checkpoint tu kena berhenti. Betul. Bagi bintang. Memang kita dapat memahami bila kita tengok cerita dekat Netflix ada kan, Born. Yes. Lepas tu ada lagi satu cerita The Present. Yes, kita baru tengok cerita tu. Kita rasa apa tau? Kita rasa macam ya Allah, kesiannya mereka. Mereka duduk dalam penjara. Kan? Penjara besar dunia. Mereka tak boleh, tak dapat bergerak bebas, nak pergi mana-mana pun diperiksa. Dan pergi checkpoint yang memenatkan. Tapi itulah dia. Bila kita melihat perkara tersebut, kita reflect balik kembali diri kita, betapa bersyukurnya kita di Malaysia, betapa bersyukurnya anak-anak kita. Jadi Kak Ain rasa komik ni pada siapa yang nak dapatkan memang mesti wajib. Kalau beli dengan Blink, boleh juga beli dengan Iman, tak ada masalah. Cuba dengan Blink ni kita memberi nilai tambah. Dia akan datang dalam macam ni. Apa tu? Kita akan masukkan dalam kotak Blink. Kotak Blink ni ada kotak. So dia just nice. Dia akan dimasukkan. Elok-elok lah. So macam dapat hadiah kan. So dapat masukkan. Lepas tu akan dibungkus elok-elok, postage, dan kemudian tadi kepada siapa yang nak dapatkan untuk malam ini saja, boleh berhubung dengan ejen-ejen yang berada di bahagian ruangan komen, dan kita nak bagi kata kunci voucher. Kalau mereka dengar sampai habis live ini dan beritahu kata kunci voucher tersebut kepada ejen, terus secara automatik ejen akan beri satu lagi buku novel atau komik daripada Blink secara percuma. Nilai yang RM12.
Okey, Kak Iwan Sarah nak bagi task terakhir kepada Farah, IF Moses. Boleh tak bantu Kak Boleh. Ain untuk buat apakah kata kunci voucher yang pembeli kena sebut malam ni? Yang Farah rasa Farah nak diorang ingat dan juga pahatkan dalam minda bila kita ingat balik live malam ni dengan Kak Iwan Sarah. Itulah kata kuncinya, nak ingatkan balik. Apa kata Kata kunci dia adalah Farah X Ain. Okey, Farah X Ain. Ataupun Ain X Farah. Dua-dua pun boleh. Boleh dua-dua. Ain X Farah. Farah X Ain atau Ain X Farah. Tu kata kunci voucher. Sebutkan, beritahu kepada ejen-ejen kita nak membuat pembelian. Dan jika diberitahu kata kunci tersebut, secara automatik kita akan berikan satu lagi buku Blink bernilai RM12 secara percuma dengan pembelian seluruh amboi. Punyalah nak promosi sampai jatuh. Seluruh Kena beli satu set Ain. Kena beli satu set baru dapat kotak betul, kan? kenalah beli satu set barulah kita dapat berikan kotak. Yes. Kalau tak beli satu set tak ada kotak. Tak beli satu set tak dapat dan juga tak boleh juga kita lepaskan satu buku percuma dari Blink. Tak apa, belilah satu set. Okey, Farah, kita dah pun sampai kepada masa cepatnya. kita, betul kan? Bila kita bercerita sesuatu yang baru 5 minit kita borak kan Kak Ain? 5 minit. Tak sempat buat kopi lagi. Bila kita passionate, kita memang cepat. Masa berlalu sangat cepat. Yes. Seronok sangat dengan Farah malam ni. Thank you so much Farah kerana telah meluangkan masa bahagia Farah. Kak Ain tahu kalau 1 jam ni melukis dah dapat berapa muka surat dah Farah. Tapi Farah dah meletakkan ke tepi komitmen kerja dan sanggup bersama-sama kita dalam Facebook fanpage Aiman Sarah. Thank you so much Farah. Kak Ain nak minta Farah berikan pesanan terakhir, kata-kata terakhir kepada semua yang mendengar. Boleh Farah? Boleh insyaAllah. Ni spontan je Terima kasih banyak kepada semua ejen Blink yang bersungguh-sungguh mempromosikan Komik Gaza ni. Saya cakap betul lah kalau semasa saya mula-mula dapat poster tu daripada suami Kak Ain kan. Saya memang terkejut yang tahap speechless. Sebabnya saya daripada mula rangka Komik Gaza ni pun saya tak sangka boleh sampai level angka banyak macam tu lah. Dalam tempoh sebulan pula tu kan. So terima kasih you guys make it possible. Kalau nak harapkan saya seorang memang tak capai angka 15,000 sebulan. Dan terima kasih juga kepada pembeli-pembeli Komik Gaza yang dah pernah beli Komik Gaza, yang baca Komik Gaza dari hati. So Alhamdulillah, semoga kita sama-sama jadikan ni ilmu nilai tambah untuk diri kita and kita sama-sama cinta untuk perjuangkan Palestin insyaAllah. So lepas kita dah baca ni, kita bukan sekadar rasa simpati kepada Palestin. Lepas kita baca ni, kita tengok lagi berita pasal Palestin, lepas ni ada isu terbaru yang naik kan. Kita rasa untuk bertindak, kita mula ada rasa untuk bertindak, sama ada beri sumbangan dari segi kewangan ataupun kita share berita-berita tu sebab kita rasa bukan simpati, kita rasa empati. Jadi itulah harapan kita. Bila kita nak perjuangkan untuk isu Palestin ni, macam Kak Ain sebut tadi kan, kita bukan lagi perjuangkan guna emosi, marah-marah, bukan menggunakan kata-kata mencarut, kata-kata kesat, kita nak elakkan semua tu. Tapi kita melawan melalui hujah sebab kita dah faham dengan asal-usul sejarah Palestin ni. Jadi itulah kita, insyaAllah kita melawan dengan hujah. Macam tu. Terima kasih Farah, sangat-sangat Kak Ain hargai. Kata kunci voucher untuk dapatkan satu lagi buku percuma dengan pembelian 5 buku dalam siri Komik Gaza. Kita tadi dah tanya, Farah kata kuncinya adalah Farah X Ain atau Ain X Farah. Semua kalau kita tengok di bahagian live, kita ada Puan Farida Yusof, itu ejen kita. Kita ada Puan Kashlin, Puan Azita Adnan, kita ada Puan Mahanum, Puan Hazira Hamid, Puan Adila Bushra. Itu semua ejen-ejen kita yang sangat super mothers ni, semuanya ibu-ibu yang sebenarnya percaya kepada produk Blink, percaya kepada Komik Gaza. Mereka dah bagi anak-anak mereka baca dulu tau Farah. Mereka kata, lepas tu mereka suka tengok
reaksi anak-anak Reaction. mereka, betul. Kemudian mereka percaya atas produk tu, mereka sebar luaskan kepada jiran, kawan-kawan office. Itu yang makin lama makin banyak tu, 15,000 naskah dapat terjual dalam masa sebulan bila InsyaAllah. mereka baca sendiri, anak-anak mereka baca dan mereka percaya kepada produk. Jadi tahniah InsyaAllah. sekali lagi Farah. Alhamdulillah. Semoga terus kekal, terus berkreatif dengan komitmen 10 lagi naskah komik dalam masa 10 tahun, habiskan season 1 dan kami menanti yang terbaik daripada Farah. Semoga pahala jariah yang berganda-ganda bila Farah memberi info-info kepada anak-anak kita mudah hadam, mudah faham. Semoga tu menjadi pahala kepada Farah dalam berkreatif dan semoga lebih ramai pelukis, penulis novel, pengkarya di Malaysia yang ikut jejak langkah begini. Okay? Amin, amin ya rabbal alamin. Betul. Semoga generasi muda kita lagi minat untuk berkarya, untuk beri manfaat kepada masyarakat. Betul. Amin. Okay Farah, kita nak kena end our live tonight. Tapi Kain harap Farah dalam lindungan dan rahmat Allah. Kain harap semua kekal sihat, selamat, kekal jauh daripada malapetaka bencana COVID-19. Dan kirim salam Baymax tu yang comel tu. Dah tenggelam dah dia. Tolong Baymax, kesian. Kak Ain, kalau kita ada rezeki kita jumpalah kat luar lepas habis pandemik ni, masa pesta buku ke InsyaAllah doakan pandemik ni habis. Kalau kita dah kalau kita dah boleh menjalankan program-program jaga sekolah Bling, kita pergi ke sekolah-sekolah, kita duduk Terengganu kan Farah, kita duduk sebulan dekat Terengganu, macam tu. Oh, Masya Allah. Kita duduk Kedah sebulan, kita round tour, kita macam tour buku. Wow. Sangat. Nanti kalau Farah ada kesempatan, pandemik dah selesai, kita dah boleh pergi book tour, kami nak jemput Farah sama-sama. InsyaAllah, sama-sama. Alright. Okay. Kepada semua agent-agent, terima kasih. Ingat, kepada semua yang nak beli satu set, dapat satu kotak Bling dan juga satu novel percuma dengan kata kunci voucher Ain X Farah atau Farah X Ain. Dan kemudian juga jangan lupa dalam masa terdekat akan keluar komik Asil. Betul Farah? Betul. Asil Pelindung Khalifah. Asil Pelindung Khalifah tentang Khalifah Uthmaniyah. Betul? Yes. Betul. Jadi kami semua daripada pihak Bling mengucapkan terima kasih sekali lagi Farah. Terima kasih kepada Imam Publication. Terima kasih kepada ejen-ejen Super Power Mom yang menjual sebanyak-banyak buku ni. Dan semoga ia menjadi manfaat yang berganda-ganda kepada semua. Okay, ni Kain nak tunjuk ni dia budaknya. Allah rambut. Budaknya? PKP panjang sangat. Ni lah dia. 7 tahun dia dah habis dah. Semua ni lah pelukis yang Aryan baca. Best kan buku dia? Hebron. Alhamdulillah. Asma juga macam Aryan. Ariana. Paling minat karakter apa? Hebron dia rasa dekat di hati. Masya Allah. Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa next time. Dan saya selalu tanya, faham tak? Faham? Betul? Faham. Orang boleh faham sejarah Palestin. Terbaik. Respect. Kak AF Moses, salute. Power ni. Ya. Kenapa tak tunjuk? Sebab itu cara kita panggil branding Kak Farah Moses. Dia nak ni ada ni. Image dia yang comel. Jadi orang tertanya-tanya. Kak AF Moses. Menjadi satu cara Farah Moses, IF Moses sebagai satu branding diri. Jadi misteri. Ingat IF Moses, ingat Baymax. Okay. Ni kalau nak tahu Farah dia punya cita-cita nak jadi YouTuber. Wow, nice. Terbaik. Kakak doakan terbaik. Okay Farah, thank you so much again. Okay. Semua yang bersama dalam live kami, thank you so much. Okay. Sangat baik. Siap Allah. Okay. Dia punya pasal boleh nampak expression dia. Dia nampak kan sebab dia faham. Dia bila dah faham. Jadi kepada siapa yang mendengar, tolong berikan peluang kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan dapatkan seluruh siri komik Gaza ini. Jangan rasa ni berat sangat untuk sekolah menengah. Tak. 7 tahun tu. 7 tahun pun boleh faham. Dan reader paling muda 6 tahun. 6 tahun. Boleh baca dah. Jadi kita jangan merendahkan intelektual anak-anak kita. Kita bagi je. Kita bagi dan tengok sama ada mereka boleh hadam dan kemudian kita jadikan sebagai satu sumber perbualan.
Tadi cerita pasal ni tentang apa? Mama nak tahu, tolong cerita dulu kan. So dia kekebalan antara ibu dan anak. So sangat-sangat baik dia ada aktiviti membaca, aktiviti refleksi dengan anak-anak kita dan menjadi satu medium untuk berkomunikasi. Kepada semua, terima kasih sekali lagi Farah. Nanti kita jemput lagi bila keluar komik nombor 7 bulan September. Kita set masa dengan Kak Ain. Gula Farah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ain. Bye-bye. Yang ini tak masih lagi. Ni tentera-tentera yang ramai. Oh, ramai tentera dia. Tentera. Okay, bye. Okay. Bye. Ada satu lagi budak. Allahu Akbar. Masuk kamera. Oh, Masya Allah. Oh, yang ni paling bongsu 3 orang Yang kecil. Tiga tentera. Tapi bukan tentera Zionis. Tapi tentera kanak-kanak kecil. Okay, thank you Farah. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Mama nak kena lagi sih. Okay. Oh, kat N. Pergi N. Pergi kat N. Bye. Dadah. Bye. Bye. Alah, enak. Semua orang tertanya-tanya. Kenapa? Kenapa? Farah tak. Kenapa? Mama tak gerak. Dia sakit gigi dua. Bapa, tolong Bapa. Ni, kejap. Nanti Mama dah gini, Mama ambil dia. Mama, apa? Kesemut. Itu. Kesemut. Ambil dia. Kesemut. Ya. Semut. Macam ada semut dekat keliling badan. Ya kita. Okey, nak Mama. Masih belum tak pakai. Kan tutup kan? Ya.